Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Lizawati binti Rosli, nombor matrik 259916 akan membentangkan sebuah tugasan yang bertajuk Teori David Ricardo. Seterusnya, pengenalan teori David Ricardo. David Ricardo ialah seorang perintis dalam teori ekonomi dan merupakan ahli ekonomi British pada zaman klasik di abad ke-19. Sumbangan beliau yang paling terkenal adalah mengenai upah dan keuntungan, teori nilai buruh, kelebihan perbandingan dan sewa. Dalam esei On the Influence of a Low Price of Corn on the Profit of Stock 1815, Ricardo berteori peraturan pulangan berkurangan berkenaan dengan buruh dan modal. Semasa beliau berusia 37 tahun, Ricardo menerbitkan kitab pertamanya mengenai ekonomi dalam The Morning Chronicle. Abad itu berhujah bahawa Bank of England harus mengeluarkan lebih sedikit wang kertas. Ricardo juga mendakwa bahawa dengan gaji pada tahap semula jadi, kadar keuntungan dan sewa adalah baki, dan kemudian mendakwa bahawa keuntungan pertanian dan kadar buruh akan bersamaan dengan rakan industri. Dia boleh membuktikan bahawa kenaikan gaji tidak membawa kepada harga atau keuntungan yang lebih tinggi. Pada tahun 1817, beliau mengkritik teori nilai di perintah buruh dan menambah Adam Smith kerana mereka menjadikan nilai sebagai fungsi upah dan pengagihan pendapatan. Ricardo tidak dapat menerima ini. Pada pandangannya, nilai adalah bebas daripada pengagihan. Justru, hanya berwujud buruh yang masuk akal. Seterusnya, isi penting. Kajian ini menyumbang kepada literatur dalam dua cara. Pertama, dengan mengkaji sama ada teori perdagangan Ricardian mengekalkan kesahan empirikal apabila memeriksa kedua-dua industri barangan dan perkhidmatan secara serentak dan sejauh mana keanjalan perdagangan kepada produktiviti yang berbeza-beza merentasi industri. Dan yang kedua, dengan menentukan sejauh mana teori perdagangan Ricardian boleh menerangkan corak aliran perdagangan dua hala dan bagaimana tahap ini berbeza-beza merentas industri. Maka, ini juga berkaitan dengan badan kesusastraan yang lebih besar yang mengkaji pengkhususan menurut Ricardian Comparative Advantage secara lebih umum. Seterusnya, teori kelebihan perbandingan. Teori ini dicipta pada tahun 1828, iaitu mengenai kritikan terhadap idea Adam Smith tentang faedah mutlak. Prinsip kelebihan perbandingan. Apabila setiap negara menghususkan diri dalam pengeluaran barang-barang tersebut di mana ia mempunyai kelebihan perbandingan, keluaran dunia bagi setiap komoditi meningkat dan semua negara menjadi lebih baik. Untuk meningkatkan faedah perdagangan antarabangsa, negara harus pakar dalam pembuatan barangan di mana mereka bukan sahaja mempunyai kelebihan mutlak, bahkan juga kelebihan relatif berbanding negara lain. Dikenali meluas dengan kelebihan bersih perdagangan bebas dan keburukan dasar perlindungan. Ia hanya beroperasi dalam keadaan sempurna. Kelebihan perbandingan hanya berkesan apabila modal tidak bergerak. David Ricardo mengenal pasti kesalahan dalam model kelebihan mutlak. Beliau menubuhkan tanggapan kelebihan perbandingan, iaitu sesebuah negara boleh menghasilkan perkara-perkara yang boleh dihasilkan secara relatif lebih baik daripada negara lain. Ricardo menangani kos peluang dan bukannya kos tunai. Beliau menggariskan kelebihan perbandingan membolehkan sesebuah negara menghususkan diri dalam menghasilkan sesuatu barangan dengan cekap. Penghususan berdasarkan kelebihan perbandingan meningkatkan pengeluaran global dan meningkatkan taraf hidup. Menentukan bahawa negara harus mengeluarkan perkara yang mereka lebih baik daripada negara lain. Beliau membangunkan paradigma kelebihan perbandingan. Ricardo juga menentang tarif dan sekatan perdagangan. Dia berpendapat bahawa kelebihan perbandingan adalah satu cara di mana negara yang pakar dalam komoditi mungkin mencapai pengeluaran yang lebih cekap. Model Ricardian, teori ekonomi yang menyokong perdagangan antarabangsa. Ini berbeza dengan teori pembahagian buruh Smith, hanya berfungsi jika sesebuah negara mempunyai kelebihan mutlak. Tesis Ricardo menegaskan bahawa negara mendapat manfaat daripada perdagangan jika mereka mempunyai kelebihan perbandingan. Data empirikal.
Teori Ricardian amat berfaedah untuk menerangkan sebab dan akibat dalam perdagangan antarabangsa. Seterusnya, kepentingan teori David Ricardo. Perdagangan bebas telah menjadi motor yang kuat untuk organisasi antarabangsa seperti IMF, Bank Dunia dan WTO sejak 3 dekad yang lalu. Pengertian perdagangan bebas disokong secara meluas oleh organisasi kewangan antarabangsa seperti IMF dan Bank Dunia diperoleh daripada teori David Ricardo. Hujah yang memihak kepada doktrin perdagangan bebas adalah berdasarkan prinsip kelebihan perbandingan. David Ricardo menyokong teori kelebihan perbandingan dalam bukunya pada tahun 1821 iaitu Prinsip Ekonomi Politik dan Pencukaian. Dalam teori tersebut juga, Ricardo menganggap bahawa semua sumber digunakan sepenuhnya. Ekonomi arus perdana mengiktiraf prinsip teras model Ricardo tetapi menambahnya. Model David Ricardo adalah berdasarkan harga nilai buruh di setiap negara, kadar keuntungan seragam dan nisbah tetap modal kepada buruh di setiap negara dan pengeluaran setiap pekerja bagi setiap item menentukan nilai relatifnya dalam setiap negara. Dalam model David Ricardo, dua negara mencipta dua komoditi dan setiap komoditi dihasilkan di kedua-dua negara. Bila menunjukkan bahawa perdagangan berlaku antara negara yang mempunyai saiz dan tahap pembangunan yang standing. Ini adalah prinsip utama tanggapan perdagangan bebas. Model Ricardo tidak mengambil kira sifat hubungan sebenar setiap negara dengan seluruh dunia, iaitu aspirasi negara untuk menjadi kuasa kolonial dan mentadbir negara lain. Walau bagaimanapun, teori perdagangan David Ricardo kekal sebagai asas kepada perspektif ortodoks contemporary. Ahli ekonomi arus perdana menyatakan bahawa harga pasaran tidak menggambarkan kos sosial di bawah perlindungan kerana perbezaan atau herotan yang disebabkan oleh tindakan kerajaan. Menurut mereka, penglibatan dasar perdagangan tidak akan optimum. Seterusnya, implikasi teori. Sewa akan wujud sekiranya terdapat variasi tambahan antara had tanah yang dimiliki oleh petak tanah yang berasingan. Oleh itu, jika sewa dikenakan ke atas tanah kategori ketiga kerana penanaman tanah kategori keempat, maka sewa tanah kategori pertama dan kedua meningkat serta-merta. Harga sesuatu barangan menjana nilai tetapi bukan wang. Kenaikan sewa tidak mempunyai kesan ke atas nilai penggunaan, tetapi ia mempunyai pengaruh ke atas nilai tukaran yang membayangkan bahawa KDNK nominal negara boleh meningkat dengan kenaikan sewa. Tetapi bayangkan mana-mana kawasan metropolitan dengan tanah bebas sewa atau kurang digunakan yang percuma di rasa ekonomi. Dalam keadaan barat sekarang dengan kemungkinan pengecualian setinggan, sentiasa ada sewa yang perlu dibayar yang merupakan hasil daripada fakta bahawa semua atau hampir keseluruhan tanah digunakan tanpa mengira kebaikannya. Okey, dalam senario ini tanah atau ruang yang terletak di wilayah dengan akses kepada infrastruktur atau perkhidmatan tertentu akan dinilai lebih tinggi daripada tanah tanpa akses sedemikian. Sebagai contoh, lokasi berhampiran pusat bandar Okey, secara kesimpulannya di sini adalah dapat dikatakan bahawa teori kelebihan perbandingan Ricardo adalah paling berkesan untuk Britain pada pertengahan abad ke-19. Ia membolehkan pengumpulan modal tanpa had sampingan penawaran, lanjutan era tambahan keuntungan dan pembangunan nilai lebih relatif melalui pertumbuhan produktiviti domestik dan perdagangan asing. Teori kelebihan perbandingan Ricardo pada asasnya adalah teori statik yang menganggap status quo dan tidak dapat menjelaskan kelebihan dalam jangka panjang. Apabila Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.